Zombie Apocalypse. Selamat pagi semua. Sebelum dulu saya beli tanah ini dekat 30 tahun ingat. So kita biarkan tak buat apa. Selepas saya pension at 58, so kita ada nasib baik jumpa Mr. Lim lah. Dia advise kita untuk tanam musangking. Masa itu tak ramai orang kenal lagi lah. Nasib baik. So dia ajar saya 3 barang yang mustahak. First, buat busuk lah. Saya ingat, kadang-kadang sebelum saya betul-betul mau start, saya pun tanya saya punya kampung punya orang. Oh senang, buat satu lubang, kasih besar sikit, kasih itu tanah ada taruh sikit baja. Dia selesai sana. 5 tahun boleh dapat. So, dia beritahu begitu, air, ada sikit air, bolehlah. Jangan bimbang, senang. Karena tempat kita Karak dan Mancis pun ramai orang tanam juga. So Muslim beritahu saya, lu terpaksa buat busut. Busut ini 4 ke 5 kaki tinggi, 8 sampai 10 besar lah. Dan dia ada cakap mesti mau campur dengan SP361. Masa saya pun ikutlah. Kerana saya tak tahu. Untuk saya tak tahu ikut guru. Bila kita start, saya ada curi sikit prosedur kerana saya tak cukup orang untuk campurkan tanah dengan itu baja, so saya taruh atas saja. Itu bukan cara baik. Orang boleh nampak kerana tanah kita pun bukan banyak baiknya. So ada yang okey, ada sangat 10, 15 pokok, sangat tanahnya banyak keras. Kerana itu kontraktor buat busuknya pun curi step juga. Dia tengok saya tak ada, dia kasih buat itu besar punya tanah lah. Nampak senang. So, memang kita mau dia korek atas punya supaya tanah itu ada loose sikit. Senang apa. So dia tak. So lebih kurang selepas tu lagi satu air. Air mesti mau cukup. Untuk kawan-kawan saya yang mau start tanam durian, air tak cukup jangan pergi tanam. Kerana lu tahu berapa teruk saya kena. Sendiri pergi, saya ingat first few month kita tanam masa musim hujan. Oh itu nampak okey. Selepas bulan 1 saya tengok bunga itu pokok start mati. Stres. Oh, stres ke apa. Saya lebih kurang saya ingat ada ditanam lebih kurang 12 ke lebih kurang 12 pokok ke. Kerana saya 3 hari tiap-tiap hari ada pergi pancur air. Masa itu saya ada buat air lah. Pun saya biar kontraktor pun hati baik-baik. Kasih reduce dia sizing. So, memang dia mau 3 inch, baru cukup air. Dia kasih saya simbat wang ke. Dia cakap, 1 inch sudah cukup. Dia buat banyak. So, masa itu, saya baru tahu berapa teruk saya. Kerana air tak cukup. Pokok kecil tak nampak. Tahun ketika lu boleh tahu, memang air tak cukup. So, saya ganti lagi banyak wang. Pergi buat. So itu air mesti mau ikut Mr. Lim dia atau lebih dari yang dia mau ya. Saya ingat lu tak ada susah. Tutup uap sikit, lu boleh tapak air. Kalau mau lebih boleh buka lebih, tak ada masalah. Lagi ketika very important untuk orang saya. Track untuk jalan 4-wheel drive. Kalau tidak lu ingat jalan saja sangat susah. Sekarang saya selalu tengok saya punya pokok. Walaupun kecil, saya pun drive dengan 4-wheel drive. Jalan kaki memang penat. Angkat durian lagi penat. Walaupun belum lagi ada. So, itu 3 mustahak. So, untuk saya memang ikut terus dengan Mr. Lim lah. Potong rumput. So, kita potong rumput tiap-tiap kali. So, untuk supaya itu rumput sudah mati boleh jadi organik juga. So, itu mustahak. Tapi ramai orang sampai sekarang pun cakap lu spray dengan grass killer, weed killer. Jauh tadi pokok, no problem. Air tak payah, boleh cukup. So organik ni baja lu lama satu kali itu taruh 1 kali pun boleh. Chemical fertilizer lagi baik, lagi cepat.
Saya tak tahu, tapi memang saya ikut Cik Mr. Lim. Kerana dia yang konsultan, saya tahulah. Ramai konsultan pun datang sini ajar saya cara lagi baik dia cakap. Kerana saya bodoh, saya harus ikut satu orang. So yang tiga saya apalah. Untuk pruning biar memang Mr. Lim ada beritahu saya macam mana buat pruning, tapi tahulah saya ada kerja sendiri. Sini biar bekerja pun susah, tepat. Susah sama kontraktor datang, lakang 2 hari, 3 hari dia pun tak datang. So masalah saya pruning memang kurang baik. Tapi nampaknya pun bukan terus sangat. Kalau boleh, memang kita start very small lah. 1-2 year kita start pruning. I think kita akan dapat banyak lagi baik punya itu result lah. Lagi satu yang mustahab ialah jangan percaya banyak guru itu. Kalau banyak guru, kalau dia tahu punya, betul-betul tahu punya memang baiklah. Tapi masalah kita sendiri pun tak tahu macam mana satu mau percaya. Itu mustahil saya ingat. Untuk saya buat lebih punya tadi Mr. Lim beritahu kerana sini dia ada itu angin banyak kuat. Taruh itu tali lah, tarik dia supaya dia tak goyang banyak. Sebenarnya kita kadang-kadang kita dalam buat consultation ataupun kita buat pruning, saya percaya sangat juga dengan jodoh lah, fate lah. Ada kalanya ada orang jumpa dia tak akan percaya sebab dia rasa idea-idea yang saya keluar ni terlampau baru, suka diterima. Tetapi ada orang yang macam Mr. Kong ni dia jarang persoalkan lah. Jadi selepas dia buat 8 tahun pun masih banyak orang mempertikaikan, terutama kawan-kawan dia datang daripada tempat lain. Kata ini tak betul, ini tak betul. Tapi persoalannya kita nak tanya balik ialah kalau kita boleh mencapai pokok 8 tahun, besar ukulele hampir lebih kurang dalam 29 inci ataupun 85 cm, adakah ini satu petandas aras yang betul atau tidak? Jadi kita nak lihat pada nasihat pada semua pengusaha ialah kita bukan hanya mendengar, tetapi kita harus menilai menggunakan mata dan akal kita ialah apa yang dicerita adakah dia membawa satu kebenaran atau tidak. Dan kedua ialah tidak dinafikan dalam 8 tahun ini kita juga melalui ada masa yang kadang-kadang kurang keyakinan berlaku juga sebab masa terlalu panjang. Kita tahu penanganan durian ini memerlukan masa panjang. Jadi Mr. Kong pun agak berat ialah nak keluar wang. 8 tahun ni keluar saja one way ticket lah. Satu hal lah. Jadi agak berat juga lah kita tahu. Jadi bagi nasihat saya untuk para pelabur ialah budget sangat penting lah. Banyak orang kata durian akan berbuah 5 tahun. Bagi saya itu adalah mitos lah. Contohnya kebun Mr. Kong ni 5 tahun berbuah tak? Berbuah sebiji 2 lah, sepokok 2. Tahun ke-6 berbuah sikit lagi, tahun ke-7 berbuah. Tahun ke-8 sekarang pun tidak berbuah lebat lagi. Tetapi hasrat saya bukan nak berbuah cepat, tetapi bila kita nak bersedia pokok kita, kalau pokok kita bersedia, masa depan bila berbuah dia akan datang banyak. Jadi pelaburan durian ni merupakan satu pelaburan jangka panjang. Jadi sesiapa yang nak melabur ni mungkin boleh kita boleh dengar sedikit pandangan Mr. Kong lah. Berapa wang sudah dibelanjakan. Jadi mungkin orang boleh dapat sedikit rujukan lah. Berapakah Mr. Kong sudah belanjakan sampai sekarang 8 tahun? Untuk buat facility dan worker punya sehari, baja semua, saya ingat sampai sekarang ada 650,000. 650,000 lah. Wang simpanan Mr. Kong sudah pakai habis lah. EPF sudah habis. EPF sudah habis. Jadi 4 ekar kita belanja lebih kurang 4,5 ekar kita belanja 650,000. Dan harus ingat lah, tidak termasuk kos tanah. Mr. Kong tidak termasuk kos tanah. Jadi bila saya bagi budget, bila saya cadangkan budget dalam 100,000 dan 102,000 memang saya dikritik dengan hebat sekali lah. Tetapi kalau orang yang sudah tanam setahun 2 dia tahu apa yang saya cerita. Jadi bagi saya kita harus lebih terbuka untuk menilai sebab banyak orang tidak melakukan satu kajian kemungkinan. Kajian kemungkinan itu berapakah wang diperlukan untuk pengairan, berapa wang untuk buat pagar, berapa wang untuk buat pembelanjaan untuk tenaga buruh, berapa wang untuk baja, berapa wang untuk racun perosak, untuk memotong rumput, untuk membeli mesin dan lain-lain lagi. Jadi bagi Mr. Kong
cabaran utama sudah dilalui, kita cuma tunggu sedikit masa lagi. Memang kita ada perancangan nak menganjurkan khusus secara live di sini sebenarnya untuk belajar bersama bagaimana pruning, tetapi disebabkan COVID 2020 sepatutnya kita memang anjurkan pada awal tahun 2020 untuk pruning, tetapi disebabkan COVID tertundanya sudah 2 tahun. Untuk pengalaman saya, masa tahun keempat dan lima, pressure tadi luar banyak besar. Orang cakap, boleh buah lah, boleh berbunga lah. So saya pun tunjuk Mr. Lim, tanya, macam mana? Semua orang cakap boleh. Tengok ada bunga. Dia cakap, lu boleh sendiri buat kira. Kerana saya ada kerja dalam kilang, so kita tahu projek paper kira lah. Berapa buah lu tapak tu boleh sendiri kira. Baik atau baik. Untuk itu saya mau resist pressure dari kawan, tak senang. Oh, lu bodoh lah. Betul, cakap lu bodoh lah. Mana orang macam, bunga lu boleh makan. Tunggu sekejap boleh tambahkan lu, tak mau kasih dia. So yang saya buat, Mr. Lim panggil saya, lu sendiri kira, dia sebab kira kasih saya. Pokok kalau pukul 5 tahun ke 4 tahun, dia buah sikit, lagi pokok pun tak tahan juga. Lagi lu biar kerja pun teruk sangat. So lagi baik lu tunggu 2 tahun, 7 tahun ke, wah itu resistance tu pressure banyak kuat. Nampak tak boleh makan, itu masalah. Lain biar, yalah kerana kritik, tadi orang luar memang dia hati baik, dia ajar awak ini cara buat. Lu choose satu cara, ikutlah. Itu yang saya boleh cakap ya. Saya rasa banyak orang sebenarnya memberi kita satu pandangan dengan niat hati yang baik lah. Tapi kerja jahat lah. Selalu saya cakap lah, niat hati baik, kerja jahat lah. Dia tidak tahu sebenarnya kalau kita bagi pokok berbuah, terutama 5 tahun, 4 tahun berbuah, kalau pokok tak cukup besar dan tidak bersedia, dan kita memaksa dia berbuah, kemungkinan besar pokok mati sangat tinggi. Tetapi kalau kita nak berbuah demi kerana umur 4-5 tahun, 4-5 tahun kita taburkan dapat 2-3 biji atau 5 biji, pokok mati adalah sangat tidak berbaloi. Jadi bagi saya, baik kita bersedia biar pokok betul besar. Kalau contoh pokok besar ni, kalau nak berbuah sekali saja, boleh dapat 50 biji. Tidak ada masalah. Jadi kalau kita nak berbuah 50 biji, memang kita kena bersedia lah untuk satu masa supaya pokok sekaligus supaya berbuah. Mr. Kom mungkin juga ada apa-apa nasihat yang mungkin boleh dikongsikan untuk orang-orang yang kawan-kawan yang nak melabur ni. Untuk saya sangat, Mr. Lim, dia memang ajar yang betul punya. Kita ikutlah. Kita jangan ingat banyak pandai, tanya banyak guru. Saya ingat banyak guru punya idea. Kalau dia baik, memang baik. Tapi lu tak tahu mana sudah baik. Kalau ada problem, awak nak tanya siapa? Untuk Mr. Lim, susah dia. Kerana lu sudah banyak idea buat. So, very difficult for him to correct back. Bila dia mau tolong correct back pun masa itu lepas. So awak sendiri rugi banyak. Untuk saya memang try banyaklah. Banyak yang tak dapat buat kerana saya ada kerja lain. Lagi pekerja dah cukup. So untuk pruning memang saya buat pandai kerana saya tak boleh panjat. So itu masalah. So ikut yang boleh. Jangan ikut banyak teacher. Untuk tahun pertama memang saya ada tukar 15 pokok kerana pokok nampak dah tak besar. Yang sebelum tu saya cakap, saya boleh kontraktor mungkin ada tipu sikit. Bila dia buat pusut, saya kata cara dia buat macam mana, dia bukan angkat topsoil, dia kasih korek satu lubang besar itu. Memang tanah keras ni ya. So saya ingat itu pokok tak hidup. Lagi satu, bila saya beli itu pokok, itu kecil. Macam ni, RM2 murah. So mungkin itu pokok kurang sehat, saya pun tak tahu. So saya tanya Mr. Lim, dia saya, tukarlah itu. Kalau dia tak hidup, lu mau kasih korek, mau buat apa, lagi susah. Buat busuk yang betul, jaga air, baru biar lagi senang. Jangan pergi try dulu, korek dia, selamat dia, kecil. So, awak boleh tengok ada 15 pokok memang dia kecil sikit. Ini. Tapi untuk cara saya pruning pun tak baik. So, saya ada buat baru berbusut dan campur dengan itu bajah SP361. Dia macam. So,
Air, memang air mau cukup lah. Tak cukup memang susah. Fajar senang buat, beli, taruh 1 bulan 1 kali. Ada 10 lagi. Dia air tak ada. Lu hanya boleh nangis saja. Tak boleh buat apa. Saya ada buat 2 kali sizing. 1 kali kita buat memang sangat first time kita buat dia kecil punya. Nasib baik Mr. Lim dia tak not confident with the conductor. So dia datang tengok, dia tanya conductor dia pada buat kecil, save apa? So terpaksa kita buat balik 1 kali lah. 2 inch instead of 3 inch. Bila tahun ketiga keempat saya sudah tahu memang tak cukup itu air. So baru sangat tahun yang lepas saya buat 3 inch part. Masa itu buat baru punya wang pakai lagi banyak tabah. First, lu sakitkan itu pokok. Why itu terpaksa korek baru biar piping. Masa itu akar tengok, oh yo, betul sebanyak. So, first itu. Very important, korek air, tanah kerana boleh ikut buat, no problem. See? Air yang saya boleh cakap. Dan ada problem tanya Mr. Lim lah, dia ajar. So, secara kesimpulannya ialah ini adalah perkongsian pengalaman Mr. Kong. Sebenarnya Mr. Kong ni pun sangat baik. Bukan semua petani yang boleh berkongsi benda-benda yang sebenar. Jadi Mr. Kong ni sebenarnya dia juga mahu teman-teman ataupun kawan-kawan yang terlibat dalam penanaman durian ni tidak mengalami kesilapan apa yang dilakukan. Dan petani merupakan guru pada saya. Ada yang guru yang baik dan juga ada guru yang mulia. Guru yang baik ialah melakukan benda yang betul untuk kita belajar. Dan guru yang mulia adalah petani yang melakukan kesilapan dan kita belajar daripada mereka. Sebenarnya ini satu pengorbanan petani untuk kita belajar lah. Jadi diharapkan pada kawan-kawan, tuan-tuan dan teman-teman semua, kalau nak tanam durian kita jadi guru yang baik lah. Jangan jadi guru yang mulia ya. Saya punya pandangan semua orang kalau ada tanam durian dia, kalau ada itu idea baik untuk sharekan lah. Jangan takut, selfish dan simpan. Saya ingat lebih orang tanam industri lagi jadi lagi baik kerana ramai orang. Saya ingat sampai sekarang saya punya kawan dari mainland China, Taiwan juga mau datang tengok. Kalau lu ada industri yang besar, makmur, saya ingat lagi dapat orang turis datang. Itu yang saya boleh cakapnya lah. Lagi, jangan selfish lah. Share all the idea. Kerana untuk satu buat satu salah yang Mr. Lin cakap, bila itu boleh buat balik. One life, 1 kali boleh tanam saja. Untuk saya mau tanam sekarang, saya tak boleh lagi. Tak ada tenaga lagi. So, terima kasih Mr. Kong. Thank you. Semoga dalam masa tahun-tahun akan datang segala pelaburan akan membawa kemanisan dan juga kejayaan pada Mr. Kong. Dan sihat selalu, kita boleh berkongsi pada masa depan lagi bila berbuah nanti. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada semua.